satu jenis yang kita dengar sebagai komplain. Setiap perkara mereka bergembira, berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal tidak berkahwin kerana mahu duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah juga berkahwin begitu lambat kerana sibuk menuntut ilmu, menghafal dan menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashabus suffah mereka. Paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasihi adalah ashabus suffah kerana kesibukan mereka dengan ilmu dan persediaan yang mereka lakukan untuk berkorban diri mereka demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah usaha para ulama. Apabila mereka pergi ke satu tempat demi satu tempat, mereka menyiapkan benteng utama umat Islam, iaitu yang dikenali sebagai ribat. Ribat bermakna benteng. Kalau kita nak membenteng, memelihara anak cucu kita, kita mesti letakkan mereka di dalam ribat. Ribat ini kalau hari ini boleh dikenali sebagai madrasah dan sebagainya, sekolah agama. Di dalam sekolah agama ini terpelihara daripada pengaruh yang kotor. Daripada di sekolah agama ini dididik iman. Di dalam sekolah agama ini dididik akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sekolah agama diajar kita untuk menjadi manusia yang beramanah. Di sekolah agama di ribat diajarkan untuk kita menjadi hamba Allah, manusia yang mempunyai hati, yang tahu untuk menundukkan jiwa kita di hadapan keagungan, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di madrasah ataupun di ribat diajarkan kita bagaimana untuk menghargai warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik apabila anak-anak pulang ke rumah dengan penuh adab dengan ibu bapanya, dengan akhlak mulianya, dengan setiap perkara yang dia lakukan, semuanya baik-baik belaka. Ingatlah, wahai tuan-tuan sekalian, di zaman ini kita tidak mempunyai krisis ekonomi. Setiap daripada kita mempunyai simpanan yang begitu banyak. Kalau tak mempunyai simpanan yang begitu banyak pun ada sahaja makan dan tempat tinggal setiap hari. Tetapi kita menghadapi krisis akhlak. Kita melalui krisis hati. Hati manusia saling benci membenci satu sama lain. Hati manusia hasad dengki satu sama lain. Hati manusia sentiasa mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Hati manusia yang tidak sedia untuk bermaaf-maafan jikalau ada melakukan persengketaan. Hati manusia yang suka mementingkan dirinya daripada mementingkan apa yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini krisis yang kita senang melanda. Dan inilah yang dikhawatiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah apabila menyebutkan keadaan umat akhir zaman, baginda berkata akan datang satu hari yang mana orang Islam dilayan lebih teruk daripada binatang yang sakit, kambing yang sakit. Kambing yang sakit itu tak ada nilai kerana kurus, tidak boleh gemuk. Sahabat bertanya, adakah kerana mereka itu sedikit bilangan mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bal antum kuthur. Akan tetap bahkan kamu pada waktu itu banyak bilangan kamu, wahai orang Islam. Walakin yulqa fi qulubikumul wahn. Akan tetapi diletakkan di dalam hatimu satu penyakit wahn. Sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu pula penyakit wahn ya Rasulullah?
Rasulullah kata hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan benci kepada mati. Cinta kepada dunia dan benci kepada mati. Rasulullah apabila dia wafat sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan tidak lebih daripada 160,000 sahabat radhiyallahu anhu. Tetapi satu dunia gerun dengan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sedangkan mereka kebanyakan di Makkah dan Madinah sahaja. Satu dunia gerun dengan mereka. 100,000 tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau kita mungkin di kawasan ini sudah lebih 100,000. Itu sahaja bilangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tetapi satu dunia gerun dengan mereka. Kenapa kita orang Islam hari ini dilayan, dipermain-mainkan? Tidak ada masalah. Kartun Rasulullah dimainkan, dihina Rasulullah. Kita berdiam diri kerana ada satu penyakit ini, iaitu hubbud dunya, cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan benci mati, takut mati kerana Allah. Bahkan apabila nak mati pun belum bersedia, masih sibuk memikirkan harta apabila saat nak mati. Adakah kita mahukan begitu ya, wahai saudara kami? Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mal faqru akhsha alaikum. Bukanlah kefakiran yang aku risaukan bagi kamu semua pada waktu akan datang. Rasulullah tak risau kalau umat dia miskin. Tidak ada satu zaman yang lebih miskin orang Islam daripada zaman Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada. Selepas zaman Rasulullah, zaman sahabat, orang Islam kaya raya satu dunia sampai hari ini. Makin lama makin kaya, makin lama makin kaya. Mal faqru akhsha alaikum, kata Rasulullah. Walakinni akhsha alaikum, tetapi yang aku takut bagi kamu semua, antubsata alaikumud dunya, diberikan kepada kamu kemewahan dunia. Apa yang berlaku apabila datang kemewahan dunia? Menjadi tamak, nak lagi tak habis-habis, kejar lagi, sampai tikam satu sama lain sama orang Islam sendiri. Hasad dengki, fatanafasuha kama tanafasuha man kana qablakum, maka kamu akan bersaing satu sama lain seperti golongan yang telah binasa bersaing sebelum kamu. Apa yang akan berlaku bila kita bersaing sama orang Islam dengan sifat-sifat yang buruk di dalam mengejar harta? Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka akan membinasakan kamu, akan binasakan kamu sebagaimana telah binasakan mereka. Orang kafir apabila mereka berperang dengan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka katakan satu orang Islam lebih bahaya daripada 100,000 daripada orang kita. Kenapa? Kerana tak takut mati kerana Allah. Kerana tak takut mati kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah datang kepada kita. Maka bilalah bagaimana kita nak berkorbankan diri sedikit masa untuk menuntut ilmu. Bagaimana kita nak berkorban sedikit masa untuk sampaikan kepada anak, mementingkan ilmu pelajaran mereka. Bagaimana mengorbankan duit kita sedikit di sini dan sana di tempat-tempat menuntut ilmu, supaya kita selamat dan anak cucu kita juga selamat. Untuk kebaikan kita juga. Banyak orang yang sudah pakar-pakar dekat dalam dunia ni, doktor, engineer dan sebagainya, tetapi apa gunanya apabila pulang ke rumah kurang adab dengan ibu bapa. Saat ibu bapa mati, saya sibuk. Apabila ibu bapa sudah meninggal, dia kembali balik pada kerja dia, kemudian lupa ibu bapa. Adakah begini yang anak yang kita mahukan, wahai tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Adakah begini ajaran Rasulullah SAW supaya kita mendidik anak kita? Pilihan di tangan kita semua. Ini madrasah, satu pemberian Allah yang besar. Ini pemberian Allah yang besar.
disiapkan segala apa yang dimahukan. Maka ambillah penting kesungguhan untuk menyampaikan ilmu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih penting daripada segala apa perkara di dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita pada malam yang mulia ini, insyaallah. Amin. Kita minta Allah Subhanahu wa taala memberi kita semua husnul khatimah. Amin. Kita minta Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua husnul khatimah. Amin. Kita minta Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua husnul khatimah. Amin. Dan juga pada akhir kalam di dalam hidup kita, kita menyebutkan, nanti ikut selepas saya, La ilaha illallah. إن شاء الله تعالى من الآمنين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, saya mengambil kesertaan ini untuk mengucapkan jurutan terima kasih kepada Al-Fadhil Syekh Imran Abdullah Al-Hafiz bagi pihak Madrasah Al-Irsyadiyah Blankinta Johor Bahru atas kesudian menghadiri ke majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada pagi ini serta memberi nasihat-nasihat bermanfaat kepada kita sekalian. Sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.